Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini kumpulan kami akan menganalisis artikel tentang iaitu yang bertajuk konsep pengajaran akhlak kepada kanak-kanak menurut Al-Quran dan Imam Al-Ghazali berasaskan kemahiran berfikir aras tinggi, KEBA. Okey, seperti yang kita tahu, akidah ni dalam kehidupan penting membantu pembelajaran seseorang individu. Okay, so secara ringkasnya akidah ni dia bermaksud membicarakan tentang perkara-perkara yang meyakinkan diri terhadap sifat kesempurnaan Allah. Okay, umat Islam ini diwajibkan untuk mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya supaya tidak berlakunya penyelewengan akidah kepada Allah SWT. Okay, akidah ini sebenarnya berasaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, istilah ini dia berasal daripada perkataan Arab iaitu aqadah yang bermaksud mengikat atau menyimpul. Okey, akidah ni juga berfungsi sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran di dalam sebuah pusat pendidikan. Okey, dalam artikel ni ia akan menerangkan lebih lanjut mengenai pendekatan pendidikan dalam pembelajaran akidah. Okay. Artikel ni dia ditulis oleh Muhammad Syaubari bin Uthman dan Ahmad Yunus bin Kasih dari UPSI pada 10 Mei 2017. Assalamualaikum, saya Nurfara Syairah binti Muhammad Darwis. Okey, saya akan memberi ulasan tentang kandungan artikel. Okey, kajian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pengajaran akidah berdasarkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBA terhadap kanak-kanak berdasarkan perspektif Al-Quran dan juga Imam Al-Ghazali. Okey, pengumpulan data kajian dirujuk daripada kitab Al-Quran sebagai sumber primer. Okey, seterusnya, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi kandungan terhadap penafsiran oleh ilmuwan Islam yang mempunyai kesamaan dalam pengajaran KEBA. Okey, dalam dapatan kajian ini terdapat dua kerangka iaitu kaedah pengajaran dan juga bagaimana proses pengajaran itu dilaksanakan. Pengajaran akidah dilaksanakan. Okey, bentuk penghasilan daripada kerangka ini dapat membentuk kefahaman, penghayatan dan juga amalan di kalangan kanak-kanak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairiah binti Luqman akan menghuraikan sedikit mengenai ulasan kritis artikel. Secara keseluruhan, penulisan yang digunakan adalah baik dan mudah difahami. Pendekatan yang digunakan juga sesuai untuk kanak-kanak yang berumur daripada 7 tahun sehingga ke 12 tahun. Terdapat dua pendekatan yang digunakan, iaitu yang pertama adalah pendekatan Al-Quran, yang kedua adalah pendekatan Imam Al-Ghazali. Kita lihat kepada pendekatan yang pertama iaitu pendekatan Al-Quran. Terdapat 6 kaedah yang digunakan dalam pendekatan Al-Quran, iaitu yang pertama adalah hikmat kebijaksanaan, iaitu bersandarkan kepada beberapa elemen kemahiran berfikir aras tinggi. Kaedah yang kedua adalah nasihat pengajaran yang baik. Setiap pengajaran dan pembelajaran yang dipakai perlulah diselitkan dengan beberapa nasihat yang baik kepada murid. Yang ketiga adalah pendekatan bersoal jawab atau berbahas. Setiap topik yang diajar perlulah adanya soal jawab antara murid dan guru untuk memastikan kefahaman murid. Yang keempat adalah tikrar, pengulangan, iaitu pengaplikasian kepada guru yang memerlukan untuk bercakap secara berulang kali kepada murid. Yang seterusnya adalah rehlah atau lawatan. Rehlah dan lawatan ini merupakan satu aktiviti yang memberi pendedahan kepada pelajar untuk memahami situasi yang sebenar. Maksudnya kat sini kita nampak realiti kehidupan, bukan semata belajar teori tapi amali juga. Dan yang terakhir adalah perumpamaan, kaedah perumpamaan. Kaedah ini memudahkan kefahaman kepada pelajar kerana dapat menggambarkan pernyataan yang bersifat abstrak. Okey, yang seterusnya adalah pendekatan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali
terdapat 3 kaedah yang digunakan, iaitu kaedah yang pertama adalah kaedah hafalan. Murid disarankan untuk gunakan kekuatan akal sendiri untuk menyimpan segala bahan ataupun maklumat yang dipelajari. Yang peringkat kedua adalah menguasai isi kandungan akidah secara berperingkat. Maksudnya murid tu disarankan untuk kuasai sesuatu pembelajaran daripada peringkat yang mudah ke peringkat yang susah. Maksudnya berperingkat. Dan yang terakhir adalah kaedah iktikad melahirkan penghayatan, iaitu pemantauan dan pengajaran guru bagi memastikan pelajar faham apa yang guru tu ajar di depan. Sekian, itu saja. Okey, secara kesimpulannya, untuk keseluruhan artikel ni, dia sebenarnya menekankan pembelajaran akidah berdasarkan Al-Quran dan Imam Al-Ghazali sebagai satu alternatif yang berkesan kepada pembelajaran kebat kepada kanak-kanak. Jadi, kanak-kanak ini dia dapat mengaplikasikan proses pengajaran ini sebagai satu amalan harian mereka. Oleh itu, tanggungjawab gurulah untuk membantu kanak-kanak ini dalam pembelajaran mereka berdasarkan pendekatan dari Al-Quran dan juga Imam Ghazali ini dalam pembelajaran abad 21 ini. Okey, artikel ni dia boleh dijadikan sebagai rujukan untuk penyelidik akan datang untuk memperkembangkan lagi pembelajaran kebat terutamanya dalam pendidikan awal kanak-kanak. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami tentang analisis artikel. Terima kasih.